Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saya orang Melayu, Samad orang India. Tapi oleh kerana dia datang Malaysia, datuk dia dulu, dan untuk dia dapat beasiswa dan keistimewaan orang Melayu, Samad telah menukar surat beranaknya kepada Melayu. Sampai sekarang menipu. Awak orang India mengaku Melayu, tapi dengan Melayu Samad dapat beasiswa macam mana orang Melayu lain. Dapat masuk asrama penuh. Jadi itulah di Malaysia ni. Cina ada juga yang last lebih Melayu lagi dari Cina. Siapa nama Cina tu? Ridwan T. Samad pula jadi lebih Melayu daripada India. Mahathir jadi lebih Melayu lagi daripada India. Tapi mereka bukan Melayu. Mereka orang India. Ridwan T bukan orang Melayu, dia orang Cina. Rashidi orang Thailand. Bapa dia semua ada keluarga lagi di selatan Thailand. Banyak saudara dia. Tapi dia bercakap Melayu. Maka dia pun mengaku Melayu juga. Dapat beasiswa juga. Dapat bantuan juga. Begitu juga Azri. Dia orang Thailand, mengaku Melayu juga. Cakap Melayu. Ya, macam Yazid dia Jawa. Datuk bapa dia semua, dia bahasa Jawa, bukan dia tahu bahasa Melayu. Dia bukan orang Melayu, orang Jawa berbahasa Melayu. Sufian, datuk dia orang India. Effendi, datuk dia orang India juga. Jadi hampir yang ikut saya ni tak ada yang Melayu, melainkan saya. Kerana apa? Melayu ni dia keturunan daripada Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub. Jadi mereka ni dapat doa Nabi Ibrahim, iaitu moyang mereka, moyang kepada Nabi Yaqub. Bukan datuk. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Ishak anaknya Yaqub. Jadi datuk Yaqub, Nabi Yaqub tu Ibrahim alaihissalam. Dari doa Nabi Ibrahim, jadikanlah keturunan aku ni pemimpin. Allah terima. Tapi bukan semualah yang Allah kendaki, yang beriman, yang tinggi iman dia, baik amalnya. Di kalangan cucu dia lah, keturunan dia akan dipilih jadi pemimpin. Jadi jadi kenalah dekat saya. Jadi walaupun saya, semua yang ikut semua buat masa ni lah, tak ada yang Melayu. Jadi saya tu mesti Melayu. Orang bukan Melayu tak boleh. Berkat daripada doa moyang, apa orang kata, Nabi Ibrahim, moyang-moyang saya. Jadi tuan-tuan bapa yang tak mungkin satu orang boleh jadi Nabi, boleh jadi naib Nabi, boleh jadi ketua, melainkan dia ada susul jalur hingga ke Nabi Ibrahim. Saya tanya Allah, kebanyakan pemimpin dunia ni
ahli keluarga saya. Antaranya Modi, itu Perdana Menteri Israel itu tentulah saya punya keluarga. Siapa nama dia? Benjamin Netanyahu. Trump pun. Putin. China punya ketua negara tu banyaklah. Dan Mahathir pun, Syekh Abdul Wahab pun, kebanyakan mereka daripada keturunan tu. Ada susul jalur dia. Jadi sebab doa doa tu diterima. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah berkat doa nenek moyang dulu. Tapi orang India yang keturunan India tak ada sikit pun darah Nabi Ibrahim tu, tak dapat jadi ketua ni. Kan? Macam Samad ni, tak ada susul jalur kat tu. Jadi pengikut ni. Jadi dalam dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih keturunan Nabi Ibrahim ni. Jadi Nabi, jadi ketua mana negara, dia ada kelebihan. Macam mana pun Alawi dia kelebihan. Tuan-tuan bapa sekalian, jadi orang yang dipilih jadi ketua ni mesti daripada kelompok keturunan tu. Kerana Nabi Ibrahim buat doa. Dalam Quran Allah beritahu yang Nabi Ibrahim berdoa. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Taala bagi perintah untuk yang memerintah, bagi perintah untuk yang diperintah. Perintah untuk orang yang jadi pemerintah ada lain sikit, berat sikit. Dia akan ditanya tentang diri dia dan yang di bawah dia. Yang diperintah tak ditanya yang di bawah dia, ahli keluarga dia je lah. Atau kalau ada yang di bawah negara dia, kalau dia presiden. Tapi kalau Nabi, dia dijadikan Nabi, dia bertanggungjawab bukan orang di negara dia je, di seluruh dunia. Kalau dia dihantar untuk seluruh alam, macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, perintah yang diberi kepada nabi-nabi ini, terutama pada Nabi Muhammad SAW, perintah yang berat dan sangat berat. Nabi Ibrahim dihantar ke seluruh alam ni, tapi pada waktunya. Nabi Muhammad SAW dihantar pada waktunya dan sampai hari kiamat. Dia adalah Nabi untuk seluruh manusia, seluruh alam, waktu dia dan sampai hari kiamat. Jadi lebih pentinglah. Nabi takkan hidup sampai hari kiamat pula. Adakah mungkin dia boleh hidup? Jadi Nabi SAW mau sediakan setiap umat dia buat kerja ni. Jadi umat dia tak nak buat kerja ni, maka tak sampailah maksud Nabi itu dihantar. Jadi di antara semua umat dia ni, dia sayang satu orang yang ambil kerja dia. Dia beritahu pada sahabatnya, aku cinta kepada, aku rindu kepada kekasihku. Sahabat tanya, bukan kami kekasih kamu, kamu teman aku, sahabat aku, tapi kasihku kemudian dia lahir. Dia tak pernah tengok aku, pernah jumpa aku, tapi cintanya pada aku sangat dalam. Dia sedia korban apa saja demi cintanya pada aku. Maknanya dia buat kerja Nabi lah. Cinta buat apa pada Nabi? Cinta, berselawat aja.
maknanya dia bersedia membuat kerja Nabi dengan mengorbankan segalanya demi cintanya, demi membuat kerja yang ditinggalkan oleh Nabi untuk diteruskan oleh umatnya. Nabi-Nabi dulu pun mahu umat dia meneruskan juga, tapi tak berapa nak. Maknanya kalau tak ada akan datang Nabi lagi, kalau tak buat ada datang Nabi lagi. Tapi Nabi Muhammad takkan datang Nabi lagi. Dialah Nabi akhir. Dia sangat-sangat mahu dia ada di kalangan umatnya, kalau boleh semua, tapi tak buat. Meninggal saja Nabi SAW, kerja yang dibuat oleh Nabi pun berhenti. Akhirnya umatnya cinta dunia, akhirnya berperang, dan Islam menurun sampai lahirlah yang dinamakan oleh Nabi Allah Ta'ala pemuda dari timur. Buah hati Nabi, blue eye. Kenapa dia buah hati Nabi? Sebab bukan dia nak pergi ambil pedang bunuh semua orang, tak. Tak mungkin lah. Yang dia anggap Mahdi tu orang yang akan bunuh semua orang munafikin, musuh-musuh Islam. Dia akan, bukan itu. Blue eye Nabi SAW tu macam dia, pengasih, penyayang, yang mau manusia ni semua selamat dari api neraka, yang tak mau bunuh orang. Satu kali Nabi SAW dakwah satu orang, sahabat kata, ya Rasulullah, berhentilah, dia ni tak masuk Islam. Nabi terus buat dakwah. Dia bunuh je dia ni. Nabi terus buat dakwah. Masa tu dalam perang lah. Jadi akhirnya dia masuk Islam. Nabi bilang, kalau aku ikut cakap kau, dia dah mati, tak Islam. Jadi tuan yang mulia, itu bukan sifat Nabi, mau orang mati dalam keadaan tak Islam. Nabi mau mati, orang tu mati dalam Islam. Masa dia masuk Mekah, dia tak mau bunuh siapa pun. Sebab nanti berbunuh orang yang bukan Islam, yang mati dalam tak Islam. Nabi mahu orang mati dalam Islam, baru orang tu boleh selamat. Tapi tidak keinginan pengikut dia, mau bunuh orang je. Jadi itu bukan macam Nabi. Nabi kata namanya seperti aku, maknanya bukan nama dia, amalannya, dirinya, kualitinya, kan? Bukan macam Yazid, mau masuk neraka dan mau semua orang masuk neraka. Jadi itu bukan umat Nabi yang betul tu. Yang betul namanya seperti nama aku tu disalah tafsir. Siapa nama Muhammad bin Abdullah, dia lah pemuda dari timur, ataupun dia itulah Mahdi. Jadi beraya-yalah dia nak menukar nama dia. Macam Asy'ari, dia baca kitab, ciri-ciri rupa Banu Tamim. Jadi dia pun cubalah berkelakuan macam tu, berpakaian macam tu. Itulah gara-gara orang yang nak kuasa, nak dunia. Dia bukan nak ikut amal Nabi, rupa je, nama je. Jadi takkanlah orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk hidupkan agama lagi sekali, kali kedua, orang macam tu. Orang yang rupa je, nama je, Muhammad bin Abdullah. Kalau nama je takkan mungkin boleh naik Islam lagi. Tentulah orang tu seperti Nabi, buat kerja Nabi. Ni tak, mengajar agama je, ataupun mengajar ajaran dia lah. Dia ada murid, dia Mahdi. Jadi tuan yang mulia, tentulah orang yang digunakan oleh Allah untuk hidupkan agama ni balik, orang yang buat usaha seperti Nabi, itu namanya seperti aku. Itu maksud tafsir tu. Tapi salah tafsir sebab cinta dunia, tukar nama je, Muhammad bin Abdullah dah.
Jadi nama dia sekarang Abdullah, anak nama Muhammad. Nanti ni jadi Mahdi. Itu sebab sampai hari ni Mahdi tak ada. Tak dapat-dapat, tak cari-cari. Semua yang mengaku tu palsu. Macam Hanzalah kata dia nak mengaku Mahdi, dia tukar nama dia. Nama saya sebenarnya Muhammad. Bapa saya Asdi tu sebenarnya dulu dia kecil banyak sakit, tapi ditukar dari Abdullah ke Asdi. Saya sebenarnya Muhammad bin Abdullah. Dia tentulah kelentong semua orang. Kan? Depan semua orang nampak baik, belakang singa, musang. Ya. Bini 4. Yang habis yang 4 tengok ada cantik lagi, cerai yang pertama. Ambil yang jadikan 4 lagi. Itu mana nak bangunkan agama. Itu semua nafsu. Anak ditarget orang, perempuan-perempuan yang ikut dia supaya jadi isi kedua, ketiga, keempat, mengikut ranking dia dekat organisasi tu. Begitulah perempuan yang dia boleh kahwin. Kalau ranking tinggi 4, kurang 3, kurang lagi 2. Itulah yang dibuat oleh Arkam. Mereka kaji-kaji. Arkam ni tak lebih daripada pergerakan benda bawah tu je. Nak memuaskan benda bawah tu. Itu je pergerakan. Jadi banyak orang ditipu, akhirnya mati tersadai. Bahtera Arkam tersadai di pintu syurga. Jadi tuan yang mulia, ini semua kerja-kerja orang yang nak mengaku ini, mengaku ini. Semua ni kerja tak betul. Allah SWT takkan hidupkan agama melalui orang yang mengaku. Kerja tak buat, mengaku. Orang yang akan hidupkan agama ni macam mana Allah gunakan Nabi untuk hidupkan agama. Buat kerja. Kerja Nabi tu adalah asbab untuk agama hidup. Bukan duit tampan harta. Tapi berapa ramai yang nak ikut buat kerja Nabi? Sikit je. Macam saya ni, tak ada orang nak ikut. Yang ikut pun tak buat betul-betul. Macam Sufyan, Andi, semua kamu lah. Yazid kan. Tak buat betul-betul. Kan? Tak ada orang pun. Sebab dia berat. Sebab tu yang mengaku Mahdi semua ni tak buat kerja Nabi. Kerja tu berat. Mereka tu tak ikhlas untuk mahu Allah. Mereka mahu dunia. Orang mahu dunia ni tak mahu kerja Nabi ni. Sebab dia kerja yang perlu korban diri, harta. Kalau nak dunia macam Rashidi ni, takkan mau buat kerja Nabi. Kalau dia nak mengaku Mahdi, nama je tukar. Perempuan pun banyak. Berpupua, berceramah. Kan? Sebab dia cinta dunia. Kan? Tapi rupa dia, rupa penting. Tapi bini 4, itu penting. Jadi inilah orang yang selama ni mengaku. Islam tak pernah hidup lah. Orang Islam semua cinta dunia. Yang mengaku Mahdi pun cinta dunia. Bila masa agama nak hidup, semua cinta dunia. Orang yang Allah gunakan untuk hidup agama ni tak cinta dunia, cinta Allah. Korban dunia dia untuk Allah. Tapi orang tengok yang korban ni tak nak buat dia. Setakat yang sejarah yang sebelum saya ni, yang korban Mauna Ilyas je. Cerita lain tak ada. Tak ada wali, tak ada apa yang sebelum ni yang korban harta diri dia, yang disanjung oleh Azri sebagai ulama tersohor. Tak ada yang jenis korban. Yang jenis korban pertama dalam sejarah Mauna Ilyas. Ada harta banyak sampai dia miskin, guna untuk buat madrasah. Tapi dia dah meninggal dah.
Jadi kalau kita nak hidup kat agama, tak nak korban harta diri tu, mana boleh hidup agama dengan melalui kita. Sebab itu Nabi bilang dia sedia berkorban apa saja demi cintanya pada aku. Nak. Jadi kerja Nabi ni kerja yang memerlukan pengorbanan. Tak boleh. Supaya segala selain daripada Allah keluar dari hati kita. Sufyan dia tak nak berkorban. Sufyan Gombak. Dia nak berkorban untuk dapat bini, bolehlah. Baru ni dia pinang satu orang anak dara tua. Umur lebih kurang dia. Itu saja yang tak dia. Bila dia pinang, orang tu minta dia 8,000. Itu pun dia minta diskaun. Dia pun tak sedia korban untuk dapat benda bawah tu. Apa lagi nak dapat iman? Benda yang lazat untuk dia tu dia tak mau korban. Yazid sedia korban kan? Untuk dapat bawah isteri dia tu. Tapi Sufyan tak nak. Jadi apa lagi? Nak Allah kan? Tak lazat. Nak isteri tu dapat bawah lazat. Itu pun dia tak nak korban. Nak diskaun lagi. Cintanya pada duit. Cinta dia pada duit. Sehingga kan tak sedia korban untuk dapatkan benda bawah. Mamak kan? Bapa keturunan Samadnya. Datang dari India. Miskin. Sini dapat harta. Dia orang kata kat Malaysia ni rumput pun boleh jadi duit. Dia cerita kat orang India. Balik kat India. Datanglah Malaysia ni. Sana rumput pun boleh jadi duit. Kat India tak boleh. Semua jadi duit. Jadi dia orang datang, dia orang beria-ia bekerja. Nak jadi kaya. Lepas tu duit yang dia dapat dia sayang sangat. Tak mau dia beli kereta, tak mau. Pakaian cantik semua tak mau. Kursi apa, katil bagus, tilam tak ada. Dia tilam apa tu je. Tilam kedai-kedai mamak kau tengok dulu. Pergi kat belakang dia. Tali tu. Itu atas tu lah dia tidur. Aduh. Tak ada dia nak motosikal pun tak ada. Sekarang lain lah. Sekarang ni bukan mamak yang datang dari India atau anak dia, cucu lah. Itu dia dah dapat dunia lah. Tak ada lagi dia nak duduk macam Madinah Store ni. Kan, bapak dia dulu duduk masih lagi katil tadi tu. Duduk belakang kedai tu. Dia tak nak sewa rumah. Nak simpan duit. Duit simpan di mana? Di India. Sempat dia buat rumah lah sana. Rumah dia. Kat sini dia tak dapat nak buat rumah. Bila nak mati, dia pun balik. Allah buat dia balik. Mati sana. Inilah yang dilakukan oleh semua mamak yang penuh dengan cinta duit. Kat dunia pun dia tak dapat faedah. Mati pun dia terbengkalai. Inilah keturunan Samad yang datang dari India. Melahirkan Samad dengan perangai kedekut je. Kan? Pedekut dan degil. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT bagi kerja Nabi ni kepada setiap umat Nabi-Nabi tau. Hanya semua tak buat. Itu je. Sebenarnya buat kerja Nabi ni bukan untuk Nabi itu saja. Pada semua umat dia. Tapi tak ada yang buat. Kerana tak ada yang buat, agama tu tak terus meningkat lah. Kena hantar Nabi lagi. Bila Nabi tu bangun, mati, tinggal lagi kerja Nabi. Sebab itu mereka kembali kafir. Macam Nuh AS. Dia ingat selepas dia mati, dunia ni akan dipenuhi oleh orang beriman. Maka dia pun doa pada Allah supaya matikan semua yang tak beriman. Dan kalau dia melahirkan anak pun, dia akan lahirkan anak yang tak beriman. Dia minta pada Allah hancurkan dia semua. Dia dengan harapan pengikut dia naik up tu, kapal tu,
semua akan beriman sampai kiamat lah keturunan dia. Keturunan Adam Nuh tu akan beriman sampai bila. Apa berlaku? Lepas tu, lepas mereka telah tersadar, ya, kemudian mereka, Nuh dah mati, dia orang diberi ilmu buat kapal. Dia orang tahu pula lepas tu macam mana buat kapal, asbab daripada bah tu. Dia orang jadi nelayan. Dia orang mula cinta dunia, tak buat kerja dakwah ni. Mereka jadi kaum kafir pula lah lepas tu. Datang lagi Nabi lain. Macam itulah keadaan dia. Nuh sudah silap bahawa umat dia ni takkan yang ditinggalkannya beriman dengan dia, takkan keturunan dia terus beriman. Jadi kenapa nak doa supaya yang tak beriman tu hancur? Sama je. Hancur tak hancur, manusia ni bila tak buat kerja Nabi je akan jadi tak beriman. Sebab itu Allah hantar Nabi. Kalau kita mahu dalam dunia ni tak ada orang tak ada beriman, setiap keturunan kita ni buat kerja Nabi. Macam saya, anak saya tak ada nak buat kerja Nabi. Perempuan ke lelaki ke setakat ni lah. Macam mana kalau saya mati kerja ni boleh hidup, kemudian saya tinggalkan orang ikut saya pun tak mau buat kerja Nabi, sibuk dengan dunia, rasidi dengan dunia. Nabi Daud alaihissalam, Nabi lain semua. Yusuf alaihissalam, dia buat kerja dakwah tapi adik-beradik dia tak buat. Jadi mana ada agama selepas dia meninggal? Jadi tuan yang mulia, hari ni kita tak ada tenang kalau selepas kita mati kerja Nabi ni tak hidup. Bila tak hidup, agama tak hidup. Asbab untuk agama hidup ni kerja Nabi ni, yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi apabila Nabi SAW meninggal dunia, begitulah berlakunya, tak ada siapa nak buat. Hari ni nak hidupkan kerja Nabi ni bukan senang, sikit punya susah. Tak ada siapa yang nak buat. Yang nak buat pun main-main dia. Macam Azri itu, dia datang dari baiklah nak tinggalkan keluarga, dia datang sini, tapi bukan nak buat kerja Nabi. Dia datang sini nak cari kerja, sebab kerja sana tak dapat lagi. Samad datang sini sebab dia dah berhenti kerja dari sana, dibuang kerja. Yang datang sini pula bukannya dia nak buat kerja ni, nak buat kerja sambil lewa, main-main saja. Jadi macam mana boleh tenang saya? Kalau saya mati, pastilah kerja Nabi tak hidup, agama tak hidup, dan tinggal kenangan. Kalau saya doa supaya matikan semua yang lain, hidupkan aja yang ini, dia pun akan jadi orang yang akan meninggalkan kerja Nabi, dan akan jadi keturunan lain lah. Lagi-lagilah pula sekarang ni tak ada Nabi lagi akan datang. Tak tahulah ada lagi, atau manusia akan terus gagal, terus binasa, terus langgar perintah Allah. Inilah yang berlaku. Jadi sejak Nabi meninggal, agama tak pernah naik. Ada naik, turun aja. Kenapa turun aja? Sebab umat ni tak buat kerja Nabi. Kalau umat ni buat kerja Nabi, sahabat dulu buat kerja Nabi, tentulah Islam ni takkan turunnya. Bukan turun, dia tambah naik. Tahu? Tapi apa berlaku? Selepas Nabi meninggal, kerja agama tu turun. Maknanya umat ni dah meninggalkan kerja Nabi. Itulah tanda dia. Kerja Nabi tu apa? Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tahu? Dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak buat Allah. Tak hidup jauhlah gas ini, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, ajak orang kepada Allah. Yang dah mengucap, ajak mereka supaya buat kerja dakwah, tak ada. Tak ada dibuat sejak Nabi meninggal dunia. Sebab itu Islam terus turun sehinggalah Azri lahir. Azri ni, dia pun tinggalkan kerja Nabi ya. Dah mula buat kerja Nabi dulu dengan saya sikit, bukan betul sangatlah. Masa tu jumpa orang Islamnya. Lepas saya dah buat kerja Nabi yang betul, jumpa bukan Islam, dia cabut lari.
8 tahun dia tinggalkan. Dia bertani. Ini baru dia nak datang balik. Dan bila dia punya pertanian dah kurang boleh buat dia balik, dia pun pindah sini. Saya minta dia pindah sini bukan untuk cari kerja. Tapi dia tak pernah niat itu. Niat dia nak cari dunia. Rashidi untuk cari dunia. Semua nak cari dunia. Samad nak cari dunia. Sufyan lagi lah. Apa nak jadi? Manusia ni nampaknya tak nak sangat buat kerja Nabi. Sebab dia orang ingat hilang dunia. Mereka ingat kalau buat kerja Nabi, dunia hilang. Saya bagi tahu dia orang, kalau kamu jadi kekasih Allah, buat kerja Nabi ni, melaluinya kamu dapat jadi kekasih. Kamu dapat semuanya. Itu bukan saya cakap, Allah cakap. Jadikan aku kekasih, kata Allah. Jadikan aku matlamat, jadikan aku maksud. Kalau kamu dapat aku, kamu akan dapat segalanya. Jadi kalau saya ni dah jadi kekasih Allah sekarang, dah jadi pun, saya tanya Allah, saya akan dapat semuanya. Lepas tu bila saya dapat semua, mereka yang cinta dunia ni, oh, nasib baik ya Mesab, dapat dunia. Kenapa kita tak dapat? Ikut dia. Kau tak jadi kekasih Allah, kau jadi kekasih bini dunia, mana nak dapat? Dunia bini kau tu tak boleh bagi kau apa kau tak. Yang boleh bagi apa kau tak hanya Allah. Kau tak nak jadi kasih dunia. Macam Rashidi ni nak jadi kekasih diri dia. Mana dapat? Jadi Tuhan yang boleh, very simple logic. Kalau kita dapat Allah, kita dapat segalanya. Dunia dan akhirat, agama dan segalanya. Kalau kita hilang Allah, kita hilang semuanya. Tak ada jalan untuk jadi kekasih Allah, melainkan membuat kerja yang sangat dia cintai. Kerja yang diberi kepada semua Nabi-Nabi. Inilah kerja yang juga diberi kepada kita. Allah bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Inilah jalan aku dan mereka yang ikut aku. Tak jelas lagi tu. Kerja Nabi ni juga kerja kita. Jangan kita cakap dia Nabi, kita bukan Nabi. Itu salah. Itu dari syaitan. Kerja Nabi ni diberi kepada Nabi dan umat dia. Bukan sekarang, dulu lagi. Tapi tak ada siapa nak buat. Sehingga mereka anggap kerja Nabi ni bukan kerja dia. Mereka tak mau buat. Kita tinggalkan kerja Nabi ni, kita tinggalkan perintah paling besar, perintah yang difardukan selepas mengucap. Apabila kita tinggalkan perintah ni, pastilah lain-lain perintah Allah takkan jadi betul. Takkan jadi benda yang diterima oleh Allah. Sebab dia takkan ada ikhlas. Iman takkan datang. Puasalah, berzakatlah, mengajarlah agama. Namun iman bila tak ada ikhlas, mengajar pun tak ikhlas, bersedekah pun tak ikhlas, pergi haji pun tak ikhlas. Bila jumpa Allah nanti, Allah bilang kau buat tu semua bukan untuk suka kat aku. Kau dah bagi apa yang kau nak tu kat dunia. Sekarang kau masuklah neraka. Kau buat semua tu hanya untuk bini kau. Jadi kita akan jadi orang yang rugi. Rugi di dunia dan di akhirat. Okey.